Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita nak sama balik kitab kita ni Nazam Syair Jawharatul Tauhid dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dan syarahnya Tuhfatul Murid oleh Syekh Al-Bajuri ni. Jadi kitab ni bab tentang ilmu tauhid, satu pendalaman terhadap i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dah. Kita pergi kepada Nazam Syair ke-136 tentang anjuran untuk menjadikan diri sebagai makhluk terpilih. Jadi kita kena usaha biar kita jadi makhluk yang terpilih, yang Allah nak, Allah suka dia, Allah redha dia. Jadi kita nak usaha dan ikhtiar dia. Nazam syairnya yang ke-136 ni nak. Wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi. Dan jadilah engkau sebagaimana keadaan para makhluk yang terpilih. Kun kama kana khiyarul khalqi. Keadaan para makhluk yang terpilih yang senantiasa menetapi sikap sabar, halifan hilmin, dan selalu mengikuti kepada yang hak, tabi'an lil haqqi. Jadi makhluk yang pilih tu siapa dia? Sentiasa menetapi sikap sabar. Kena sabar sama tu baru makhluk itu terpilih ni. Dan selalu ikut kepada yang hak. Tabi'anil haq, ikut benda betul, benda benar. Itu dikatakan tabi'anil haq, ikut kepada yang baik. Artinya jadilah engkau orang yang bersifat dengan akhlak-akhlak yang dimiliki oleh para makhluk terpilih. Maksud dari para makhluk yang terpilih adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada beliau lah terkumpulnya segala perilaku terpuji yang dimiliki oleh orang-orang yang lain. Dan ada juga kemungkinan bahawa yang dimaksudkan itu adalah sekalian Nabi, kerana mereka pun adalah makhluk yang terpilih. Namun terlebih utama adalah memasukkannya dengan setiap orang yang tetap baginya sifat-sifat kebaikan, meskipun dengan nisbah kepada orang yang lebih rendah darinya. Jadi kita cerita pasal Nabi, makhluk terpilih Nabi itu memang paling terpilih. Kita tak boleh bicara itu lah. Kita bicara ni, hak kita ni, kita makhluk yang Allah redha, yang kita kena boleh usaha. Hak Nabi tak boleh usaha dah. Jadi sini maksudnya kita kena cari sifat-sifat kebaikan. Jadi kita kena usaha pada sifat-sifat kebaikan. Hak tu dah. Maka termasuk juga khiyarul khalqi, makhluk yang terpilih itu Nabi SAW lah. Itu presiden adalah paling terpilih lah. Dan para keluarganya juga sekalian Nabi, ulama, syuhada, awliya, zuhad, ahli ibadah dan lainnya. Sahabat dulu dah. Lepas Nabi, sahabat, ulama, syuhada, awliya, zuhad, ahli ibadah dan orang zuhud, para wali dan ahli ibadah dan yang lainnya, orang salihin yang lain dah. Jadi itulah dikatakan khiyarul khalq, iaitu makhluk yang terpilih. Tapi nombor satu Nabi lah, tak boleh nak tu, tak boleh nak pilih, memang pilih lah. Tak boleh nak usaha lah. Memang Allah pilih dah. Kita nak supaya terpilih dari segi hal lain. Kita ni sama ada orang solihin, ahli ibadah ke, antara orang zuhud ke, antara wali-wali Allah ke, atau syahadat ke, kita boleh pilih. Antara ulama ke dah. Kita boleh jadi alim ulama dah. Dengan mengaji, dengan sungguh-sungguh mengaji dah. Perkataan musanif pengarang tu dengan halifah hilmin artinya adalah senantiasa menetapi sikap sabar. Dan tidak diperdayakan oleh syaitan dan hawa nafsu, serta tidak dipanaskan hatinya oleh perasaan-perasaan marah. Kerana orang yang berani itu bukanlah mereka yang kuat memukul orang lain, melainkan orang yang berani itu adalah orang yang tidak gentar menahan nafsu amarahnya ketika marah. Itu baru orang yang berani sungguh. Masa memuncak dan marah itu sabar. Ia tahan kemarahan dia, itu baru dikatakan orang yang berani sungguh dah. Tak ikut syaitan, tak ikut hawa nafsu dia dah. Itu jadi nak jadi makhluk terpilih kena tahan sama. Kena tahan cuba penipu golongan pekhianat ke gapo ke. Kalau penipu ke gapo kita nak sabar. Sabar tu bukan tak bertindak, buat tindak kesal tapi tidak nampak pongoh tak kelulu dah. Tak nampak pongoh tak kelulu, tu tak sudah. Perkataan musanif pengarang dengan tabi'anil haq artinya jadilah engkau orang yang selalu mengikuti kepada yang hak, kepada kebenaran. Kita bukan pilih kumpulan kita ni, geng kita ni.
Tok guru kita dah. Benda betul bukan tok guru kita pun orang lain hujah lebih kuat kita pakailah hujah orang lain walaupun bukan pendapat tok guru kita. Bukan pendapat kepala kita, bukan pendapat NGO kita, bukan pendapat jemaah Islam kita. Nah, kita kena ikut hak mana hujahnya kuat ni. Jadilah engkau orang yang selalu mengikuti kepada yang hak yang benar. Maksud dari yang hak yang benar di sini adalah Allah SWT. Kerana al-haq adalah salah satu di antara sekian banyak namanya. Jadi hak di sini adalah ikut yang Allah nak lah, benda yang kebenaran dari Allah ni. Dan tentunya untuk dapat mengikuti kepada yang hak yang benar, mestilah kita berpegang teguh dengannya, dengan Allah SWT sambil melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang Rasul datang kepadamu, maka ambillah dia. Dan apa-apa yang kamu dilarang daripadanya, maka hentikanlah ia. Jadi, hak mana kita dapat dalil Al-Quran Sunnah, Nabi lagi, kita tinggal. Nabi suruh kita buat. Allah suruh kita buat, Allah lagi kita tinggal. Al-Quran Sunnah tu adalah panduan kita. Tak benda kitab ni. Kau yang ambil. Ya. Ini letak syarah ni naik tempat murid. Sekali potong di sini. Pendek sekali. Naik. Ada dah. Tak dah. 137 nak je dah. Dia ringkas sini. Dipotong banyak nak. Tengok syarah panjang lagi, kata-kata Imam Ghazali ke apa panjang lagi, tapi sini pendek lah. Itu surah Al-Hasyr ayat 7 dah. "Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Itu adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi timbalah setiap perkataan engkau dan perbuatan engkau dan i'tikad engkau dengan mizan syariat, dengan timbangan syariat. Dan wajib atas engkau menjaganya dengan penjagaan yang penuh berhati-hati dan peganglah jiwa engkau tu dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dah. Gitulah dah. Jadi tadi wa ma atakum rasul, jadi apa yang Allah suruh kita pegang, apa yang Nabi lagi kita tinggalkan. Dan apa yang Allah dan Rasul suruh kita buat, apa yang Allah dan Rasul lagi kita tinggalkan. Itulah benda yang kita kena ingat dah. Okay, lepas tu kita pergi pada nazar seterusnya lah. Yang banyak dengan ngalah-ngalah ni potong. Syarah dia hak Melayu lah. Okey, 137 dengan 138, 139 nazam syair itu. Setiap kebaikan adalah mengikuti orang salaf. Dan setiap kejahatan adalah bid'ahnya orang khalaf. Gitu ni. Jadi kita kena cara ngaji hak betul tu, kena tengok dalil hujah, bukan kata-kata ulama saja sebut dah. Ni ulama kata, dalil man dalil dah. Jadi dalil ni pertama Al-Quran Sunnah. Yang seterusnya kena pergi pada kata-kata ulama salaf, iaitu sahabat dulu. Terik-terik tabi'in, terik kata. Tabi'in boleh lah sikit-sikit. Tapi nak yang bunyi asalnya kena pergi pada Allah dan Rasul dah. Lepas tu barulah kepada sahabat Nabi, tabi'in tu terik dah. Kalau kita pergi pada ulama lain semakin jauh, walaupun ulama yang besar yang kita sayangi, kita cintai, kita tak boleh nak pegang. Tak boleh buat nunjai dah, jadi mudah tumbal lah. Sebab itulah kita kena pergi pada yang asal. Tu cara-cara ulama dulu yang akan bersanak dah. Sanak kepada ulama tertentu kena bersanak. Kalau mengaji tanpa sanak, tanpa jujur molek punca tu, ia akan jadi semakin jauh daripada agama dah. Setiap petunjuk dari Nabi adalah lebih kuat. Perintah mengikuti salafus salih dan menjauhi bid'ahnya orang khalaf. Orang yang ulama juga khalaf ni bukan orang biasa dah. Tapi kalau dia bunyi tak boleh hujah dalil, pendapat dia semata-mata nampak tak serupa dengan salaf, jadi kita kena tinggalkan dah.
Walaupun kita sayangi dia, ada faedah dalam bab tertentu, tapi bab bid'ah khalaf ni, ulama-ulama Kedia ni yang tanpa dalam Al-Quran Sunnah, walaupun orang tu hebat, kita tinggalkanlah. Untuk keselamatan kita, bukan untuk kutuk ulama tu dah. Tapi untuk keselamatan akidah dan amalan kita, nak bawa bekal jumpa Tuhan ni, tak selamat. Tok Guru tu mungkin selamat lah, kerana banyak banyak dah khalaf ni, ulama khalaf ni lah. Tapi kita ni tak selamat. Kita muka kita jahil gawe, pergilah ulama-ulama dulu, ulama salah dah. Nazam ke 137 ni, faqullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. 138 wa kullu hadil lin nabiy qad rajah fama ubiha fa'al wa da' ma lam yubah fatabi' as-salihah mimman salafa wa janib al-bid'ata mimman khalafa. Kerana tiap-tiap kebaikan hanya akan berhasil dengan mengikuti orang salaf. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Tiap-tiap kebaikan hanya akan berhasil dengan mengikuti orang salaf, dan tiap-tiap keburukan, kejelekan adalah terjadi pada perbuatan bid'ahnya orang khalaf. Wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Orang Kedia lah ulama-ulama bukan kapur dia. Khalaf ni orang ulama Kedia. Dan tiap-tiap petunjuk kepunyaan Nabi adalah lebih kuat. Wa kullu hadinin Nabi qad rajah. Kalau ada dalil Al-Quran Sunnah, hak sunnah Nabi tu kuat lagi lah banding kata-kata ulama salaf sekalipun dah. Maka apa-apa yang diperbolehkan, perbuatlah ia. Apa-apa yang tidak diperbolehkan, tinggalkanlah ia dah. Nabi lagi, kita tinggal. Tak kira dah. Kalau ada ulama salaf kata boleh, hak Nabi lagi, tak tinggallah dah. Maka ikutlah orang yang saleh dari golongan salaf. Itu lebih penting dah. Dan jauhilah perbuatan bid'ah dari golongan khalaf. Wa janibul bid'ati mimman khalafa. Walaupun ulama suhu lah. Gitulah dah. Berkata musannif pengarang kitab ni, berkata faqul khairin fi ittiba'i man salaf adalah sebab untuk perintah terdahulu yang berbunyi wa kun kama kana khiyarul khalqi. Khiyarul khalqi. Jadi benda tu kait juga. Nak jadi orang yang makhluk yang terpilih tu, cara dia kena ikut ulama salah. Lepas tu yang dimaksud dengan orang salah ni, orang terdahulu lah. Orang terdahulu adalah mereka yang telah terdahulu dari kalangan para nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Tu dah dia. Jadi mazhab pak apa berpunca daripada tu juga. Tak lagi lebih dah. Kalau nak sandar-sandar mazhab, tak boleh sandar hak ke dia dah. Nak sandar pada peringkat awal je. Itu ulama salah. Pak mazhab pun berpunca dari ulama salah. Tak lagi dah. Khususnya para imam mujtahidin yang 4 yang telah terhitung ijma' atas larangan keluar dari mazhab-mazhab mereka dalam hal fatwa dan hukum. Itu asal je lah. Dan keluar daripada fatwa mereka dan hukum mereka lah secara asasnya. Kalau sikit-sikit tu, kalau ulama kena pakai ijtihad ulama yang apa kata, istimak lah, kena berkumpul sekali ulama baru boleh ijtihad baru dah. Kalau tidak, kena ikut ulama lah secara asasnya. Namanya boleh ke pakai mazhab lain. Mazhab lain boleh kalau dia mengaji lah dah. Dia tidak mesti terikat dengan satu mazhab secara asasnya. Okey, lepas tu perkataan musannif pengarang dengan wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf adalah sebab untuk larangan yang terkandung dalam perintah terdahulu yang takdirannya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang yang gemar melakukan kejahatan, kerana tiap-tiap kejahatan adalah terjadi pada perbuatan bid'ahnya orang-orang khalaf, yakni mereka yang terakhir dari golongan khalaf yang berperilaku buruk dan suka melalaikan salat dan menurut hawa nafsu. Jadi lebihlah syarah di sini. Tapi sebenarnya khalaf ni kalau bertentangan dengan salaf, dia kira tak jahat doa lalu pun dia kira bahaya tu lah. Sebenarnya gitulah. Perlu diketahui bahawa bid'ah itu diterangi oleh hukum-hukum yang 5. Ni pendapat ulama khalaf dah ni kali dia. Ya kan dia bagi bid'ah ni bagi jadi 5. Sebenarnya tak berapa molek lah. Bid'ah ni nama tak comel, kita kata tahik dah. Walaupun kita boleh bubuh nama kuih tahik itik dah. Atau kuih yang bubuh nama tahik pun, benda tu tak comel lah, baik tukar nama lain dah. Bid'ah tu nak sendiri adalah tak comel. Dalam beragama tak comel. Kita nak kata bid'ah hasanah, bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah mubah ni, nak kata tak boleh bubuh, tapi kat bagi tak comel tak. Baik kita tak sebubuh bid'ah dah. Bid'ah ni bubuh tak molek saja dah. Tapi sini bubuh tak apalah, kita baca dulu dah.
Jadi bid'ah yang hukum yang 5 tu bid'ah wajib kata seperti membuka mushaf dan ilmu-ilmu agama yang dikhawatirkannya. Boleh juga nak kata wajib situ dah. Nak kata bukan bid'ah apa? Boleh juga dah. Lebih baik kata pasal bid'ah tu nama tak comel dah. Nak kata bid'ah wajib pun boleh juga dah. Atas pandangan masing-masing dah. Cuma kita rasa tak comel dah bagi tak molek dah. Pasal Nabi kata kullu bid'atin dalalah dah. Kalau kita pakai istilah syar'i ikut hadis Nabi tu lebih baik kita berubah nama lain. Kita tak berubah nama bid'ah dah. Tak apalah. Sini kata terimalah bid'ah wajib dah. Yang kedua bid'ah haram. Haram seperti pungutan-pungutan liar dan segala perkara perbuatan manusia yang bertentangan dengan kaedah-kaedah agama. Pungutan liar. Beginilah benda yang boleh menyebabkan keharaman. Nah, buat benda baru tapi jadi haram. Bid'ah sunat seperti solat tarawih berjemaah. Kerana itulah maka dalam hal tarawih ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu berkata sebagai bid'ah nikmatul bid'ah hadza. Ia adalah dia. Jadi solat tarawih tersebut dah. Itulah yang kata dah. Atau kita kata istilah tu bahasa ni istilah bahasa Umar bin Khattab macam orang Arab lah. Yang tubik kereta baru pakai bid'ah ni. Benda kereta baru bid'ah istilahnya dah. Handset baru bid'ah ni. Model baru ni panggil bid'ah. Jadi nak yang bunyinya benda tu di segi istilah bahasanya tak apalah. Tapi kalau kita nak guna dari segi syarak, dari segi agama ni rasa tak apa comel lah. Tapi nak guna gitulah. Kena ada panduan lah kalau kita nak guna dah. Jadi semai terawih nak kata bid'ah sungguh pun tidak dah. Pasal Nabi buat dah. Nabi paling kurang 3 malam ke 4 malam Nabi semai berjemaah bersama sahabat dah. Jadi nak kata bid'ah kan Nabi buat dah. Tapi nak yang punya nampak ramah Nabi berhenti tu dia nak hidupkan semula tu macam sekali nampak macam benda baru lah. Padahal benda tu tak pernah ada zaman Nabi lah. Tu dia setengah nampak panggil istilah bid'ah tu istilah bahasa oleh Umar je. Tapi benarnya bukan benda tu telah ada disyariatkan zaman Nabi lagi. Yang keempatnya makruh seperti menghiaskan masjid dan mewarnai mushaf dia. Masjid buat comel dengan tulisan Quran sekalipun dia makruh. Sebab tempat tu tempat beribadah yang perlu ketenangan. Tak perlu tulisan banyak dah. Warna-warna comel mushaf pun tak molek juga. Setengah nak suruh comel dia. Ada warna-warni. Tanpa ada kepentingan mana lah nak suruh comel. Kalau nak suruh mudah. Tahir tajwid. Tahir lah sikit. Tapi itu pun tidak mesti juga dah. Yang penting ngaji dah. Tajwid tak mestinya tulis pada tulisan dia dah. Berkata musannif pengarang dengan kata wa kullu hadinin nabi qad rajah. Maksudnya tiap-tiap petunjuk yang ternasab yang tersandar disandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lebih kuat. Berbanding sesuatu tidak ternasab tersandar pada Nabi beliau berupa perkataan perbuatan dan i'tiqad. Jadi benda-benda yang sandar pada Nabi lebih kuatlah. Berbanding kata-kata sahabat sekalipun. Maka seutama-utama ahwal adalah ahwalnya Nabi SAW yang tidak pernah dinasakh terhapus. Keadaan Nabi tu paling molek lah. Tidak terhapus dan yang bukan untuk semata-mata menerangkan jawaz serta bukan pula yang sudah ada dalil perihal khususnya dengan Nabi SAW. Jadi apa hak Nabi yang tidak terhapus sekali dalil lain lah. Bukan nasakh yang masuk. Kalau masuk tu ada benda Nabi ayat boleh mula lepas tu tak boleh lepas tu dah. Itu lain lah. Tapi kalau benda tu tidak dimasukkan maka tu molek lah. Kecuali benda tu hak khusus Nabi bini sembilan orang isteri Nabi tu khusus lah. Nabi ada dalil khusus. Kalau tak ada dalil khusus lagi you kena pakai umum dah. Jadi semua hak Nabi buat tu molek berlaku dah. Kecuali pengkhususan untuk Nabi dah. Ada dalil kata untuk Nabi saja dah. Berbeza halnya dengan apa-apa yang telah dinasakhkan lah. Yang telah dihapuskan hukumnya. Hukum awalnya jadi hukum baru. Seperti ibadah di keseluruhan malam. Dan apa-apa yang dimasukkan untuk semata-mata. Jadi, jawaz harus seperti wuduknya Nabi SAW. Yang hanya sekali-sekali. Serta apa-apa yang telah dikhususkan atas beliau seperti beristeri lebih dari 4. Nabi nak yang boleh ambil sekali-sekali wuduk tu. Nak kata boleh saja, harus. Tapi bukan nak kata molek. Nabi pun ada banyak ambil semai 3 kali lah. Jadi kita paling sunatnya 3 kali lah. Lebih kurang gitulah kata sini. Jadi Nabi ni seluruh malam ni kewajipan pertama nasahkan di sebahagian malam saja. Mula tu sepanjang malam dah kena semaya dah. Jadi gitulah benda tu dimasukkan hukumnya dah.
Lepas tu isteri lebih daripada 4 tu khusus untuk Nabi sajalah. Perkataan musannif pengarang tersebut dengan kata fama ubihal fa'al, maka apa sahaja tidak dilarang yang diharuskan ubihnya, yang tidak dilarang darinya meskipun dengan larangan tanzih perbuatlah. Apa yang Nabi yang tidak dilarang perkara harus, maka boleh buatlah dah. Jadi maksud dari apa-apa yang diperbolehkan adalah apa-apa yang diperbolehkan boleh buat tu adalah apa-apa yang tidak dilarang darinya hingga tercakuplah yang wajib, mandub dan mubah. Segala benda wajib, benda mandub, benda sunat, benda harus, semua tu boleh buat berlaku dah. Mandub tu benda sunat lah, benda molek lah buat lah. Perkataan musannif pengarang yang kata wada' ma lam yubah, artinya dan tinggalkanlah apa-apa yang tidak diperbolehkan bagimu mengerjakannya, yakni barang yang terlarang kerana ianya haram, makruh dan atau khilaful aula. Kita kena tinggal apa yang tidak diharuskan, sama ada benda tu haram, sama ada benda tu makruh, ataupun benda tu bertentangan dengan perkara yang lebih baik. Khilaful aula ni kurang molek dah. Lebih moleknya tu buat benda gitu dah. Perkataan musannif pengarang yang kata fatabi'is salihah mimman salafa, artinya maka ikutilah dalam akidahmu, perkataanmu dan perbuatan-perbuatanmu akan golongan orang yang soleh dari orang yang salah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajis." Okey, hadis ni hadis riwayat Tirmizi daripada Arbad bin Sariyah. Hadis ni hasan sahih, hadis kuatlah dia. Jadi maksudnya berpegang teguhlah kamu sekalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sesudahku, gigitlah atasnya dengan gigi geraham kamu dah. Kegigit kuat lah. Pergi kemah keming lah. Kita kata kekoh kemah keming untuk terlepas dah. Maksudnya kita kena ikut golongan orang khulafa'ir rasyidin. Sunnah mereka dah. Kalau tak ada dalil hadis Nabi tapi dibuat oleh khulafa'ir rasyidin, tu kira sunnah je dan dia boleh buat je. Ucapan Nabi yang terakhir ini adalah kinayah dari syiddatut tamassuki biha, kesangatan berpegang dengannya. Itu kata addu 'alaiha bin nawajis ni. Gigitlah atasnya dengan gigih, pakai sungguh-sungguhlah, kekoh kuat-kuat sungguhlah. Dan kita ikut ulama-ulama khalaf ke dia lah. Kalau ada pendapat ulama salah dia bertentangan dengan khalaf, pakai hak salah. Tu hak selamat lah dah. Walaupun orangnya kita khalaf tu, ulama khalaf tu sangat kita sayangi dia. Kita pakai dalil yang tidak bertentangan dengan salah lah. Dia bertentangan dengan salah, kita ikut salah, selamat lah. Kita ke apa tak cerdik mana, tak pandai mana, ikut yang salah. Bukan ikut hak ulama kata ni habis. Mipilah cara pakai serbai lah, mipilah cara zikir lah. Dapat nama ni ya qazah lah, mimpi daripada habis-habis lah pakai hak tu gak berat lah kita. Nya kita kira kapur bodoh, baik pakai hak Nabi sahabat ajar lah, tak sedap pakai hak orang cerdik tu dah, reka-reka zikir tertentu, selawat tertentu. Kita tak ada masa nak amal selawat nariyah, selawat gapo lah, pelik-pelik dah. Kita amalnya sahih daripada Nabi selamat. Kita tak pandai mana kita kapur. Okay, jadi orang-orang yang soleh adalah orang yang tegak melaksanakan hak Allah dan hak sekalian hamba. Dan orang seperti ini susah untuk didapati berbanding belerang merah. Kibrit ahmar kata dah. Jadi nak cari orang yang juruh molek ni payah kata dah. Okey, lepas soleh boleh dipergunakan atas Nabi. Sebagaimana juga atas para wali Allah. Jadi Nabi pun soleh, wali pun soleh. Akan tapi kesolehan pada para Nabi lebih sempurna daripada kesolehan pada para wali. Gitulah, kena ingatlah setengah kita ni boboh. Wali setengah mana kalau nak muktamad payah dia. Kita kira pakai Nabi lah. Kalau kita tengok orang tu soleh, kita hormati, sayangi dia setara tu lah. Tapi bukan untuk diikuti. Kalau wali sungguh pun dah. Kita kena ikut Nabi dan Rasul dah. Sebenarnya Khulafa'ir Rasyidin hak tu dah. Dan Al-Quran Sunnah. Dia kata-kata ulama salah. Pak mazhab dulu dah.
Jamai-jamai dulu. Lepas tu gak you soleh stamana kalau you beri pendapat dia dah. Tak serupa dengan Al-Quran Sunnah. Tinggal lah nak gano. Saya sekadar kita sayang kesolehan dia dan bukan untuk diikuti kalau benda-benda yang tidak ada dalam Al-Quran Sunnah. Hak dia ajar dah. Ni setiap benda dia ajar pakar berlaku dah. Kita tak ada masa nak ikut benda-benda yang pelik-pelik tu dah. Hak Nabi dia rasa ajar lah dah. Dalam Al-Quran Sunnah. Hak zikir yang ajar, baca lagi ni. Nak suruh jadi azam saya, baca lagi ni. Moga tu Habib ajar dah. Tengok-tengok serupa nak syiah ajar. Tak sudah buat lah dah. Letih. Kita tak ada masa ni. Dah. Kita nak menuju Allah ni pakai hanya sohai-sohai dulu. Kita ke orang kampung kan. Jadi gitulah dah. Perkataan musannif dengan wajah ni bil bid'ah mimman khalafa, artinya dia tinggalkan bid'ah yang tercela dari orang yang datang sesudah sahabat dan para ulama mereka dah. Jadi benda-benda salah khalah ni dia pendapat dia yang tidak serupa dengan salah tinggallah dah. Walaupun kita puasa sedap jelira molek pun sedap bahar dah. Nampak alim hebat dah, ilmu hebat dah. Tapi benda tu kalau Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, kita tinggal dulu. Kita tak ada masa nak pergi-pergi benda-benda pelik dah. Dan beribadah itu sebagaimana telah diketahui adalah didatangi oleh hukum yang 5 yang kesimpulannya bahawa tiap-tiap apa yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah ijma' dan qiyas maka dia adalah sunat. Dan apa-apa yang keluar dari yang demikian maka dia adalah bid'ah yang tercela. Dia kata gitulah. Secara asasnya gitulah dah. Tapi apa-apa pun kalau kita nak amal dah kita ni. Kalau benda yang tak ada dalil jelas dari Al-Quran Sunnah, dah kita tawakuf dia. Walaupun kata amal lah begini, doa awal tahu, doa akhir tahu kau gapo dah. Secara asalnya boleh doa gapo dia. Tapi kita nak suruh selamat diri kita ni, kita nak suruh sungguh-sungguh. Nak tumpuk ibadah biarlah sahih daripada Nabi. Amal yang sahih dia sahih. Dr. Basit kumpul dia doa lepas maya yang sahih daripada Nabi. Ada dah kitab Mazhab Syafi'i dan Muqaddimah Muhtaj gapo. Lepas tu zikir-zikir yang sahih daripada Nabi dia kumpul oleh hadis Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak perlulah kita pergi dah. Kalau bukan daripada Al-Quran Sunnah. Kita pasal kita tak ada masa dah nak amal pelik-pelik dah. Ni doa kasyah dah, nyanyi kau tua kita kata. Zikir-zikir tentu yang mana dalil Al-Quran Sunnah? Tak ada. Sekadar ulama-ulama kumpul dah kita, jumpa pada kita amal letih dah orang tua dah. Okay, habis itu jadi kita pergi pada 140 hingga 141 dah. Banyak lagi syarah dia ni lah. Kalau kira kita asal ni, gua nak dia pendek sini. Apalah kita pergi pendek kot lah nak. Ikut hak kitab Melayu lah. Kitab Arab dia. Kitab Arab dia panjang lagi syarah. Okey. Harapan pengarangnya 140 hingga 141 dah. Harapan pengarang semoga terlepas dari riak, syaitan ar-rajim, nafsu dan hawa. Nafsu dah, jenis-jenis nafsu dah. Jadi kita nak bincang 140 141 ni. Kita nak buat lagi sifat-sifat uduh. Dah. Kita takhliyah lagi ni kalau kira ni nak. Kata depan bincang tahliyah dah nak masuk sifat baik dah. Dan kita nak masuk takhliyah pula dah. Kita nak tahliyah lagi di sini dah. Takhliyah lagi buat khala ni kosongkan daripada perkara-perkara buruk dah. Jadi 140 ni nazam syair dia. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya thumma fil khalasi. 141 pula minar rajimi thumma nafsi wal hawa faman yamil liha ulai qad qawa. Fahamilah ini dia. Hadza ada ikut ni lah. Dan aku berharap wa arjullaha aku berharap pada Allah fil ikhlasi dalam hal keikhlasan sebagai ganti minar riya dari riya. Thumma fil khalasi kemudian dalam hal keselamatan agar terhindar minar thumma fil khalasi kemudian dalam hal keselamatan minar rajim dari syaitan terkutuklah dah. Thumma nafsi dan daripada hawa nafsu wal hawa nafsu dah. Thumma nafsi wal hawa tu hawa nafsu dah. Kerana barang siapa yang condong kepada semua ini, faman yamil liha ulai, siapa yang condong kepada semua ini, faqad wa maka sungguhnya telah sesat. Kalau ikut hawa nafsu, ikut syaitan yang derajat, maka kita sesatlah. Waliyahzubillah lah. Jadi kita kena ikut
yang betul-betul ikhlas daripada rojak ya. Okey, rojak ni harapan dah. Arju ni rojak harapan. Yang ini adalah bergantungnya hati dengan barang yang disukai berserta melaksanakan sebab-sebab memperolehinya. Jadi rojak harapan ni kita mungkin berharap saja. Nak harap nak masuk syurga, buat amal ibadah tak ada. Tak buat dah. Benda dosa buat sama jadi tak ada. Bukan harapan tu dah. Orang macam harapan nak beli sebelah A, SPA ke apa tu. Orang nak beli banyak result molek periksa dah. Harapan saja membaca malas dah. Tu bukan orang berharap, orang tu berkhayal lah dah. Orang berharap ni biar ada usaha lah, ada tanda-tanda lah, baca banyak dah. Barulah ada harapan dah. Kalau tidak mahu melaksanakan sebab-sebabnya itu, maka termasuklah ia satu tamak yang tercela dah. Jadi tamak yang tercela dah. Nak jadi kaya, menego malas dah, usaha malas dah. Tidur atas katil sama dah. Lepas tu mengharapkan bantuan KJL, baku KJL, beri sikit lah. Teruk nak makan je tak. Sehari lah makan yang kadang-kadang baku ni. Baku bantuan. Jadi kita kena faham lah, kena usaha dah. Jadi begitu juga benda akhirat ni, kita janganlah kita kata nak masuk syurga dah. Tapi amal ibadah malas, semuanya malas, zikir malas, puasa malas dah, gapung pun malas dah. Dia panggil tamak yang tercela, tamak benda yang tercela dah. Tak buat sebab-sebab dia. Berkata Ibnul Jauzi ni ulama Asy'ariyah, dia pun lawan lah. Kita salah kalau dafa tasbih kata dia. Jadi ulama mazhab Hambali lain. Bila-bila gitu pun dia kuat menentang sufi-sufi yang karut ni nak. Kitab di Talbisul Iblis tu antara perkara besar je banyak ialah menentang tasawuf tertipu ni, sufi-sufi tertipu ni nak. Tak apalah. Berkata Ibn Jauzi kata perumpamaan orang yang mengharapkan rahmat dan ampun berserta terus-menerus melakukan maksiat adalah seperti orang yang mengharapkan hasil tuaian sedangkan dia tidak menanam pun menanam pun atau mengharapkan anak sedangkan dia tidak menikah. Gitu lah. Berat je beri dah. Menyadarkan kita dengar dah. Orang nak masuk syurga ke apa terus masuk buat maksiat dah. Masuk syurga tapi buat maksiat sama dah. Seperti dia nak hasil, nak tuai padi dah. Padi pun tak tanam dah. Padi pun tak ada. Nak tuai kan? Ataupun nak anak. Tapi menikah pun tak dah. Jadi benda ni tak logik dah. Anak akak, anak gapo boleh lah. Tapi kita kata bukan anak sebenar. Kita nak anak sungguh dah. Anak sebenar. Jadi tak ada harapan lah. Gitulah kata benda ni. Anak akak ni tunggu bui dah. Nak kutip tu siapa payah kot. Jadi benda gitu. Sampai seolah mustahil lah. Jadi kita ni kena buat berdasarkan sebab hukum sebab dan akibat. Nak masuk syurga kena usaha, kena beriman, kena beramal dah. Dan tinggal maksiat. Berkata Abdullah bin Mubarak, ambil mana untuk supur dengan harap. Ada ni. Okey. Dan berkata Abdullah bin Mubarak, "Ma balu dinika tarda an tudannisahu. Wa thawbuka ad-dahra maghsulun min ad-danas. Tarju an-najata al-walam tasluk tariqataha. Inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas." Jadi itu syair dia dah. Kata-kata Ibn Mubarak ni. Bagaimana ehwal agamamu? Ma balu dinika. Bagaimana keadaan agamamu? Engkau rela mengotorinya sementara pakaianmu terbasuh dari kotoran sepanjang masa. Wasau bakat dahra maghsulu basuh dia minad danas. Dah. Jadi nak suci daripada cuci pakaian tapi cuci dengan benda kotor dah. Kau mengharapkan keselamatan najah dah, tarjun najah, keselamatan kejayaan. Sedangkan engkau tidak pernah menempuh jalannya. Walam tasluk tariqataha. Tidak ikut jalan-jalan yang boleh berjaya lah dah. Sesungguhnya perahu layar itu tidaklah akan berlalu di atas tempat yang tiada airnya. Inna safinata la tajri 'alal yabasna. Kita nak melayar, pakai kapal layar dah. Bobuh layar ke apa, tapi atas darat dah. Tak gerak dah dah. Gitulah contohnya dah.
Contoh ni ulama-ulama ibu kalam kata-kata yang kata-kata nak henjak hati kita dah. Supaya menyentuh hati kita dah. Kalau kita boleh mikirlah dah. Jadi kita nak masuk syurga ke apa, biarlah pada dengan amal dah. Biar bersungguh, biar tinggal dosa-dosa tu. Dalam hadis Qudusi ada disebutkan. Mana hadisnya? Lain. Mana kita nak tahu hadis kuat setara mana? Mana tu hadis ni? Tak jumpa. Tak jumpa ni. Okey, hadis Qudusi dah bunyi ma aqallu hayaan man yatma'u fi jannati bighairi amalin kaifa ajudu bi rahmati ala man bakhila bi ta'ati. Tidaklah lebih sedikit perasaan malunya orang yang mengharapkan syurgaku tanpa beramal. Bagaimanakah aku akan dermawan dengan rahmatku atas orang yang bakhil dengan ketaatan padaku dah. Jadi dia bakhil nak beramal, macam mana Allah nak derma bagi syurga ke dia, dan lebih kurang gitulah. Hadis gitulah hadis Qudusi ni, tapi saya tak jumpa mana tak. Jadi kita arak ni. Kita tengok kuat setara mana dah. Tak jumpa dah. Tak apalah. Jadi ikhlas adalah mengkosakkan dengan ibadah, mengkososkan. Ini mana harap. Dan khususkan dengan ibadahnya itu akan Allah semata-mata dah. Mengkosakkan dengan ibadahnya tu dengan Allah semata-mata, ikhlas kerana Allah semata, niat dia kerana Allah semata-mata. Ikhlas merupakan satu sebab bagi keselamatan dari segala macam ketakutan di hari kiamat. Jadi kalau kita nak selamat di hari kiamat, betul-betul niat kerana Allah, bukan kerana dunia, kerana orang puji, suruh kata ustaz, tok lebah dah, tok guru, tok alim dah. Jadi bukan kerana benda-benda gitu. Kita buatnya kerana Allah SWT sahaja ibadah kita. Dia adalah wajib aini, fardu ain atas tiap-tiap makhluk dalam semua ketaatan. Jadi wajib ain, fardu ain kita ni buat betul ikhlas kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana nak suruh puji dah. Firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata kerana agama. Kerana ikhlas dalam agamanya dah, baginya agama dah. Surah Al-Bayyinah ayat kelima dah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amali illa man kana khalisan wa mabtagha bihi wajhah." Sungguhnya Allah tidaklah menerima dari amalan kecuali apa yang diikhlaskan dan yang dicari dengannya akan redha Allah SWT. Kita ada dengar hadis macam kuat dah. Tapi nak carilah riwayat mana dah. Tak jumpa. Tak jumpa ni. Dalam hadis Anas, syarah gano lain harap. Dia lain, tak jumpa dah. Jadi bersabda Nabi SAW hadis lain, beliau kata, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa ma battaqa bihi wajhah." Sungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali apa yang diikhlaskan kerananya dan yang dicari dengannya akan redha Allah SWT. Dalam hadis Anas radhiyallahu beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Qad faraqad dunya 'anil ikhlas lillahi wahdahu la syarika lahu wa iqamis shalah wa ita'iz zakah faraqaha wallahu anhu radin." Barang siapa yang meninggalkan dunia ini di atas keikhlasan untuk Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka dia akan meninggalkannya dunia itu dalam keadaan Allah redha padanya.
Hadis ni pun rasa kuat tapi tak jumpa cari riwayat mana sini. Dari sahabat dia berkata kebenaran Rasulullah SAW bersabda, tuba lil mukhlisin ulaika masahibihul huda tanjali anhum kullu fitnatin zalma. Beruntunglah bagi orang yang ikhlas, mereka itu adalah pelita-pelita petunjuk. Dia akan terang dari mereka segala fitnah yang gelap. Di antara yang dapat menolong untuk ikhlas adalah menghadirkan dalam hati bahawa apa yang selain Allah tiada sedikit pun kekuasaannya. Dan bahawa segala sesuatu itu adalah pada kuasa Allah Ta'ala. Jadi tak perlu kita buat kerana makhluk, kerana pujian makhluk. Kerana benda makhluk ni adalah lemah. Yang bergantung semuanya pada Allah SWT. Dan orang yang benar ikhlasnya, tidaklah dia menyukai pandangan orang atas kebasukan amalannya. Dia tak cara nak puji, kau nak tengok, kau apa tak cara dah. Dan tidaklah dia membenci pandangan orang atas keburukan amalnya. Kalau orang kritik ibadah dia tak comel gapo, dia tak marah dah. Orang kritik pendapat dia tak marah. Orang kritik pendapat yang ngajar kau, tak betul dia tegur, dia tak marah dah. Serta tidak peduli dengan martabat dirinya yang keluar dari hati manusia, sehingga dia tak cara dah. Orang kritik pendapat dia sehingga orang jatuh pandangan manusia terhadapnya, tak cara dah. Mungkin nak selebriti orang dah, dia nak ikhlas kerana Allah SWT. Seorang alim yang telah wafat dimimpikan orang dalam keadaan berkata, syurga itu tanahnya adalah iman, pohonnya adalah amalan dan buahnya adalah ikhlasan. Syurga itu adalah iman, pohonnya adalah amalan dan buahnya adalah keikhlasan. Dia katalah, tu kata-kata orang alim mungkin dari hadisnya. Lafaz min, perkataan musannif, minar riya adalah lil badal, sebagai pengganti. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu semua menginginkan kehidupan dunia sebagai ganti dari kehidupan akhirat? Surah Taubah ayat 38. Kita nak cari keredaan manusia, kecintaan dunia, kekayaan dunia melebihi daripada redha Allah. Itukah benda yang kita nak cari dah. Dunia ni sementara, dah ada kehidupan akhirat kekal abadi. Riya adalah mengerjakan ibadah agar supaya dilihat oleh orang. Adapun tasmi', dah memperdengarkan, maka dia adalah mengerjakan amalan seorang diri kemudian mengkhabarkannya kepada orang lain untuk memperolehi pengagungan mereka atau mendapatkan satu kebaikan dari mereka. Dah. Ni buat riak ni buat ibadah supaya orang tengok. Tasmi' ni orang tak tahu tengah malam semai tahajud ni, orang tak tahu pun tapi dia royak kau orang semai tahajud. Ataupun buat benda sedekah ke apa dah. Ni pun kena ingatlah setengah-setengah orang ni. Tak tahulah, kita sangka baiklah dah. Ataupun ada maksud tertentu, tapi dari segi kaedahnya ambil gambar dia beri sedekah ke apa tu. Tak tahulah lah ni ke banyak selebriti ke apa tunjuk gambar dah. Kalau kita ikhlas, beratlah dia. Tapi kalau dia ada maksud NGO dia ke atau menggalakkan orang, moga-moga tu niat yang benar dah. Bukan dia seorang, kalau boleh orang lain pekat derma apa dia dah. Jadi kalau nak puji orang, jadi tak ikhlas. Masing-masing dari riak dan tasmi' dah. Benda yang orang lain tak tahu pasal asalnya, tapi dia tunjuk orang tasmi' ataupun dia cerita ke orang dah. Benda yang dia buat seorang-seorang itu adalah menghapuskan pahala berserta sah amalannya pun terhapusnya. Bukan. Berserta sah amalannya sah tapi pahala terhapusnya. Atau ada kata dah, kaedah riak ni dia boleh pahala terhapus pun dah. Amalannya sah. Maksudnya dia ada harapan lagi untuk boleh pahala. Iaitu kalau dia tabat, dia tabat, tak ikhlas dulu, dia tabat. Hak riak dulu, dia tasmi' dia tabat, dia kata ya Allah apa dosa aku, terima amal aku, dia boleh terima pula pahala dia lah. Gitulah keadaannya. Lain halnya menurut apa yang telah dinaskan oleh para pemuka mazhab Maliki di mana dia membatalkan amalannya sekaligus. Sekali amalan-amalan itu tak ada pahala sikit abuk, nak tabat pun tak jadi bahagia kali pahala tu dah. Amal itu wallahu alam lah. Adapun perkataan Hasan Basri ni, barang siapa yang memberi orang lain sesuatu kerana malu darinya, dapatlah dia pahala padanya. Dia beri sedekah kepada orang itu kerana orang itu nak minta dia pemalu, kata bui dah. Dia pahala juga. Dan perkataan Ibn Sirin pula, dia kata barang siapa yang mengikuti satu jenazah kerana malu terhadap keluarganya, dapatlah dia pahala juga. Walaupun apa macam tak ikhlas dah. Dia ikut jenazah siapa kubur, kerana kalau tak pergi kat dia anak beranak, dia rapat malulah muka dah. Itu boleh pahala juga dah. Maka tiap-tiap dari keduanya itu dibawa atas pengertian. Jika dikosakkan, diniatkan dengannya untuk tidak menyukai hati orang lain, orang yang diberi dan hati para keluarga jenazah yang dia ikuti, maka itu
perbuatan yang baik juga dah. Kalau tidak seperti itu, maka dia adalah riak lagi dah. Kalau dia buat tu, bukanlah malu pada keluarga si mati, anak beranak dia dah. Pergi kubur juga, hatapah kubur dah. Sedangkan kita ni, benda baik, kita tidak melukai hati keluarga si mati dah. Ataupun untuk menggembira keluarga si mati dengan cara pergi pah kubur ni. Benda tu masih baik. Dia tidak dikatakan riak lagi dah. Tapi kalau betul-betul dia ni tak ada gapo dah, memang nak jadi tak okey kau gapo dah. Dia tak ada kaitan pun tapi nak suruh dia tu. Tapi dia boleh jadi riak dah dia. Jadi riak dia. Setengah kait dengan jemaah Islam dah, nak suruh jemaah Islam tak jatuh maruah. Tak tahulah jemaah ni, setengah orang pergi jemaah ni lebih berhak hebat daripada agama tu, masalah dah. Jadi gitulah riak ni, kalau dia bukan kerana takut sakit hati orang keluarga semati ke apa, dia kata barulah jadi riak dah. Tapi kalau nak jaga hubungan persaudaraan, walaupun sekali tengok macam tak ikhlas, masih dikira amal lagi, masih dikira sah, masih diberi pahala lagi dah. Tapi hak milih moleknya bukan kerana itulah. Pah kubur pergi pun bukan kerana memang ikut sunnah Nabi lah. Okey, nak jaga hati keluarga gapo dah lebih besar lagi pahala je dah. Gitulah kira-kira. Dalam hadis Qudusi disebutkan, ana aghna syuraka 'an syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu li syariki. Ini hadis sahih dah. Tapi sini tak jumpa cari. Apa lain pula. Jadi gitu hadis saya. Saya adalah sekutu yang paling kaya dari persekutuan. Jadi aghna syuraka 'an syirki. Jadi paling kaya daripada syirik lah. Maksudnya Allah tak perlu ke syirik dah. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana dia mempersekutukan selainku, padanya nescaya aku tinggalkan dia bagi sekutuku itu dah. Jadi Allah ni tidak memerlukan amalan makhluk dah. Jadi boleh amalan tu syirik dengan Allah SWT, mengharapkan puji manusia gapo dah, bukan kerana Allah semata-mata. Ada juga kerana Allah, tapi kerana nak puji orang manusia pun ada, maka Allah tinggalkan beri supaya orang yang diharapkan pujian itu beri pahala. Allah tak usah beri pahala, beratlah kita dah. Berfirman Allah SWT, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat. Celakalah bagi orang yang solat. Yang ini mereka yang lalai dalam solat mereka. Dan orang yang berlaku riak dah. Surah Al-Ma'an ayat 4 hingga 6. Jadi bukan celaka solat, set geng apa. Geng apa lepak ni, ada suruh dia. Dia apa tu lah, pergi lah pakai rambut ke apa. Jadi pokok ni dia kata tak payah semaya, takut. Sebabnya kalau semaya pun celaka dia. Kerana mereka ni tak lalai dia solat dia. Baik tak semaya langsung dia. Berat gitu. Lepas tu ma'rifatullah, tak kecek pasal kenal Allah SWT lah. Ada juga jenis gitu. Jadi benda-benda ni karut dia. Jadi kita kena usaha supaya jangan lalai. Lepas sekadar yang mampu lah nak buat lah. Lepas yang penting kita jangan sengaja tak usah khusyuk. Dan jangan sengaja nak tunjuk ke orang. Baru dia kata riak dia. Kemudian riak tu nak tunjuk ke orang itu adalah dua jenis. Pertama riak jali, yang kedua riak khafi dia. Riak jali ni antara yang nyata ni adalah mengerjakan ibadah di hadapan orang ramai. Dan jika jauh dari orang ramai, dia pun tidak melakukan satu ibadah pun. Dia semaya tu betul-betul semata-mata ada orang tu baru semaya dia. Kalau tak ada orang, pakar tak semaya terus. Sedangkan riak khafi ni adalah mengerjakan ibadah secara mutlak. Walaupun tidak di hadapan orang lain. Akan tapi dia gembira atas hadirnya mereka. Dia ni tidak nak tunjuk kau orang. Tapi orang mari tengok dia semaya kan. Dia rasa gembira hati dia. Tu riak khafi dah. Dia baca Quran tak cara kau orang lain. Tiba-tiba orang mari tu berasa sedap dah. Dia pun berasa semangat nak sedap lagi dah. Tu riak khafi dah. Berkata Fudail bin Iyad, beramal kerana manusia adalah syirik dan meninggalkan amalnya kerana manusia adalah riak. Gitu dah. Beramal kerana manusia dah. Syirik lah dah. Berat. Memang kerana manusia dia bau semaya baik dah. Maka ni memang syirik betul. Dan tapi kan dia takut buat amal kerana manusia pun riak dah, tinggalkan amal. Orang ada je. Kita sebutlah amal dia takut
Dia kata takut riak, tapi tu beriak sebenar dia. Pasal buat amal itu meninggalkan. Buat amal kerana manusia pun riak, tinggalkan amal kerana manusia pun riak juga. Amal ini kerana Allah, apa kita nak tinggal dia. Sedangkan ikhlas adalah bahawa Allah memeliharamu dari kedua-duanya. Jadi jangan tinggal amal dia. Ada orang kata tak ibadah lalu dah. Ikut sains lalu dah. Orang gedik juga dah. Orang main juga dah. Sepatutnya amal yang baca Quran kita setiap hari, amal ritual kita setiap hari tu, kita tinggal. Kerana apa? Kerana bersama orang lain. Jadi tu kita telah meninggalkan kerana manusia lah. Dia jadi macam riak juga. Jadi kita ni tak secara ke manusia. Buatlah amalan rutin kita setiap hari. Kita ni berhenti panjang dia. Lepas kita sambung tengah hari ni lagi dah. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.